Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komunen 3 akan membentangkan tentang implikasi LGBT homoseksual terhadap pemikiran, sosial serta gaya hidup manusia. Nama saya Farah Nismiti Zariman, nombor matrik 1212193. Baiklah, saya akan memulakan pembentangan kami dengan pengenalan. LGBT yang bermaksud lesbian, gay, bisexual serta transgender, dan homoseksual yang bermaksud jalinan hubungan yang song-song ataupun sejenis ini telah menjadi isu yang semakin serius dan merisaukan di Malaysia. Isu LGBT ini juga telah menjadi sebahagian daripada masyarakat Malaysia sejak sekian lama, sehingga perbuatan LGBT ini telah disokong oleh kebanyakan kumpulan serta organisasi. Kemudian saya akan menyentuh tentang permasalahan kajian. Permasalahan kajian yang pertama ialah kesan negatif terhadap remaja LGBT. Hal ini kerana remaja berkaitan dengan LGBT mempunyai tingkah laku yang berisiko tinggi serta mereka mempunyai masalah kesihatan mental dan kemungkinan mempunyai risiko yang tinggi untuk mengambil bahagian dalam penyalahgunaan dadah serta alkohol. Permasalahan kajian yang kedua adalah penguatkuasaan undang-undang. Hal ini kerana pertubuhan serta proaktivis LGBT ini mempunyai agenda mereka yang tersendiri. Oleh itu, mereka seringkali mengganggu serta mencabar pihak penguatkuasaan untuk melaksanakan undang-undang terhadap kesalahan yang dilakukan oleh golongan LGBT ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Irfan bin Abdul Rahman dan nombor matrik saya ialah 1212196. Okey, saya akan sambung ke bahagian yang seterusnya, iaitu objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian dalam kajian ini. Yang pertama ialah untuk mengkaji konsep LGBT dan perlakuan homoseksual menurut pandangan Islam dan Barat. Objektif yang kedua ialah untuk mengenal pasti implikasi LGBT kepada masyarakat dari segi pemikiran dan gaya hidup manusia. Objektif yang terakhir ialah untuk mengenal pasti tanggapan atau pandangan masyarakat terhadap LGBT. Kemudian, bahagian yang seterusnya ialah skop kajian. Dalam kajian ini, kami menekankan tentang isu implikasi LGBT, homoseksual terhadap pemikiran, sosial dan gaya hidup manusia. Seterusnya, kami menumpukan pada pandangan masyarakat dari berbagai aspek tentang kewujudan golongan LGBT. Yang terakhir, kami juga mengkaji tentang faktor, cabaran dan langkah dalam menangani LGBT. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Auni binti Johari, nombor matrik 1212195. Saya akan membincangkan tentang kajian literatur. Yang pertama, konsep LGBT dan homoseksual. LGBT ialah singkatan daripada lesbian, gay, bisexual dan transgender. Manakala homoseksual ialah hubungan sejenis ataupun songsang yang ditegak dan dilarang oleh agama Islam. Kedua, implikasi LGBT terhadap negara Malaysia. Kajian berpendapat bahawa undang-undang yang sedia ada di Malaysia mengenai isu LGBT dilihat agak kabur walaupun perbuatan ini dianggap sebagai satu jenayah yang umum. Ketiga, isu LGBT dan homoseksual di Malaysia. Golongan LGBT dan homoseksual wujud pada peringkat awal sekitar tahun 1980-an dengan wujudnya golongan pundan atau maknyah. Dan perbuatan LGBT ini juga dianggap sebagai satu perilaku yang haram oleh persidangan Majlis Raja-Raja. Kemudian, metodologi kajian. Kaedah yang kami lakukan ialah kaedah kajian primer iaitu dengan menggunakan kaedah perpustakaan. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan sumber-sumber yang sah daripada perpustakaan secara atas talian dan sumber data. Kajian ini dapat dilaksanakan dengan melayari beberapa laman sesawang seperti Journal of Law and Governance. Kaedah seterusnya ialah kaedah kajian sekunder iaitu dengan menggunakan soal selidik. Kaedah ini diedarkan menggunakan aplikasi Google Form iaitu secara atas talian. Kaedah soal selidik ini dibentuk secara khusus untuk mengumpul maklumat atas tujuan analisis yang dapat menjawab persoalan kajian. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang faktor berlakunya LGBT dan homoseksual ini. Yang pertama ialah kurang fahaman ilmu agama. Ini kerana remaja zaman sekarang kurang mendekatkan diri dalam program-program agama yang dianjurkan. Yang kedua ialah ibu bapa kurang memberi kasih sayang dan kurang memantau aktiviti anak-anak mereka. Yang ketiga ialah pengaruh media massa, iaitu faktor yang terbesar dalam berlakunya LGBT dan homoseksual ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nasuha binti Cik Zul dan nombor matrik saya 1212194. Dan saya akan sambung ke bahagian implikasi LGBT homoseksual kepada pemikiran, sosial dan gaya hidup manusia. Yang pertama, kita akan lihat implikasi LGBT homoseksual kepada pemikiran manusia. Pada mulanya, masyarakat tidak menerima dengan baik kehadiran LGBT ini kerana beranggapan ia sesuatu yang negatif, percanggahan dan akan membawa kesan yang buruk kepada masyarakat setempat. Namun begitu, saban hari persepsi terhadap LGBT kian berubah apabila terdapat segelintir golongan LGBT menunjukkan sikap yang sopan dan mesra. Seterusnya, kita akan melihat tentang implikasi LGBT homoseksual kepada sosial dan gaya hidup manusia. LGBT telah memberi kesan kepada beberapa aspek, antaranya perkahwinan. Perkahwinan merupakan salah satu adat dan tradisi yang terdapat di Malaysia dan LGBT ini dikatakan telah mencemarkan kesucian adat tersebut. Kemudian, dari segi keagamaan pula, terdapat segelintir golongan LGBT yang tidak melupakan tanggungjawab mereka terhadap agama yang dianuti dan mereka ingin melaksanakan tanggungjawab tersebut di tempat ibadat. Tetapi, perbuatan mereka ini dikatakan kurang ajar dan tidak menghormati kesucian agama tersebut. Selain itu, LGBT homoseksual juga telah memberi kesan kepada aspek pendidikan. Hal ini kerana kehadiran LGBT dikatakan dapat mengganggu suasana pembelajaran dan akhir sekali ialah dari aspek kesihatan. Golongan LGBT ini lebih terdedah kepada penyakit HIV iaitu penyakit berjangkit dan dapat memudaratkan masyarakat setempat. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Fauzi. Nombor matrik saya 1212197. Saya akan meneruskan pembentangan ini tentang cabaran dalam mendepani isu LGBT. Cabaran pertama adalah pelbagai pihak telah berkumpul untuk melindungi hak LGBT ini walaupun sudah jelas bahawa perbuatan mereka ini bertentangan dengan budaya, agama dan tradisi di Malaysia. Cabaran kedua adalah tuduhan terhadap pihak berkuasa agama yang dikatakan menceroboh hal peribadi dan kebebasan golongan LGBT ini apabila mereka ditangkap atas kesalahan moral yang mereka lakukan. Cabaran terakhir adalah pandang serong masyarakat terhadap agama Islam yang dilihat sebagai penghalang kepada keperluan kehidupan moden. Seterusnya, saya akan menyentuh langkah-langkah untuk mengatasi isu LGBT ini. Yang pertama ialah mewujudkan peraturan penguatkuasaan yang standard dan mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua ialah semua aktiviti dan kegiatan yang melibatkan LGBT ini haruslah disekat secara menyeluruh. Dan langkah yang terakhir ialah undang-undang menangani pertuduhan yang melibatkan individu LGBT haruslah dikemukakan oleh Badan Perundangan Negara supaya dapat menjatuhkan hukuman yang bersesuaian dengan kesalahan yang dilakukan. Kesimpulannya, permasalahan yang berkaitan dengan LGBT ini sewajarnya dibanteras dan dibendung supaya penularan perbuatan songsang ini dapat dihapuskan secara menyeluruh demi menjamin masa depan yang cerah untuk generasi yang akan datang. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.